iaitu kita nak belajar khususnya berkenaan dengan bersuci, cara-cara bersuci, tujuan bersuci, supaya kita boleh menghadap Allah SWT dalam keadaan bersih. Penyucian ini adalah satu pengajian yang penting, kerana kalau tidak suci maka sembahyang kita, ibadat kita Allah tidak terima. Maka sebab itu kita nak belajar bersuci. Jadi itu hari minggu lepas kita belajar berkenaan dengan mengambil bersuci hadas besar dan hadas kecil, iaitu menggunakan wudu dan menggunakan akar hadas besar, mandi hadas. Jadi hari ini kita nak mensuci juga, tetapi bukan untuk mengangkat hadas kecil, tetapi nak mengharuskan sembahyang fardu, iaitu apabila kita tidak boleh bersuci. Bila kita tidak boleh bersuci dengan air, maka ketika itu kita tidak boleh lagi mengatakan mengangkat hadas, tetapi untuk mengharuskan solat. Hari ini orang salah faham, dia ingat tayamum tu mengangkat hadas. Tidak, tayamum tu adalah untuk mengharuskan sembahyang fardu, bukan untuk mengangkat hadas. Hadas kekal berhadas, dia tidak terangkat dengan tayamum, tetapi untuk mengharuskan solat 5 waktu. Itu beza dia dengan. Jadi tajuk kita pagi ni ialah tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi bi barakatil qala. Tajuk kita saya pakai dalam Fathul Qaribul Mujib, al-musamma Fathul Qaribul Mujib, pengarang dia Al-Allam ala Alim Allam Syekh Muhammad bin Qasim Al-Azri. Alam kitab bersama bitakrib. Tapi dia tu kita tak baca tajuk tengah dia saja. Faslun fit tayamum, bab tayamum. Bab tayamum, pernah dengar dengan tayamum kan? Wabi bab dinasril matan takdim hadzal fasli, sudah ada dulu banyak tajuk-tajuk kata dia berkenaan dengan secara kasarnya berkenaan selain daripada wudu, ada nama lagi tayamum. Hadzal faslu allazi qablahu wa tayamum lughatan al-qasdu. Pada makna bahasa Arabnya qasad, maknanya nak buat satu benda, namanya tayamum. Wa syar'an, tetapi dari segi syariatnya, iaitu perundangan syaraknya ialah isalut turabi tuhurun, menyampaikan debu tanah ke muka, wal yadaini, dan dua tangan, badalan an wudu'i au ghuslin au ghasla udwin, sebagai ganti daripada membasuh dan ganti daripada mandi hadas besar, mandi hadas, dan daripada air kotor yang tempat aliran air. Saya kata wudu kita di tangan, tiba-tiba tangan tak boleh kena air, maka ganti dengan tanah. Itu namanya badalan, ganti daripada penggunaan air kepada air kata wudu. Mungkin tangan kita ada balut luka, mungkin muka kita ada kesan jahitan di hospital, maka kita tidak boleh meratakan air, maka ketika itu kena tayamum. Ataupun orang sakit yang tak boleh kena air, asma, dia air sejuk tak boleh kena, kita boleh kena air dah masuk hospital mana sakit. Jadi benda-benda ni gugur menggunakan air, dia kena guna tanah, namanya tayamum. Bisyara'itil maksusah, dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. Bukan kata main suka-suka kita ya, ada undang-undang dia lah. Semua ibadat ada undang-undang. Semayang ke, baca Quran ke, haji ke, berjihad ke, berperang ke, semua sekali benda bila kita buat dalam bentuk ajaran Islam ada undang-undang, termasuk peperangan. Kalau nak pergi perang, undang-undang perang, kena tidak boleh bunuh kanak-kanak, tidak boleh bunuh orang tua, tidak boleh bunuh wanita, tidak boleh bunuh orang yang tidak ada senjata. Ini undang-undang perang tu banyak. Walaupun perang tu syariat yang mengarahkan kita supaya berperang. Begitu juga naik haji, perintah haji ada syarat-syarat dia. Badan sehat, ada duit, ada kapal terbang, tidak ada gangguan di tengah jalan dan sebagainya. Kemudian bila pulang balik ke tanah air, ada tempat tinggal dan sebagainya, baru boleh pergi haji. Maksudnya pendek kata semua ibadat ada rukun dan syarat. Tidak ada satu benda yang main membabi buta suka gitu, tak ada. Mesti ada rukun dan syarat. Termasuklah berkenaan dengan tayamum tadi. Wa syara'itut tayammumi, dan syarat-syarat tayamum. Bagaimana kita nak melakukan tayamum? Khamsatu asya'a,
ada 5 syarat, 5 cara dia, 5 perkara. Tayamum ialah menggunakan debu tanah untuk mengambil wuduk pengganti daripada air. Itu makna tayamum. Sebab apa kita pakai tanah? Sebab yang pertama mungkin sakit, ketiadaan air, ataupun air ada tetapi anggota wuduk kita disekat oleh halangan-halangan lain, seperti ada balut luka, ada bekas jahitan yang belum dicabut, ada penampal plaster tempat yang kita kena pisah atau sebagainya, maka tempat itu tidak boleh mengalir air wudu, maka pun sama juga dia kena ganti dengan tayamum. Hari ni hospital ke apa kita tengok sudah lupa hukum ni. Saya baru ni ayah saya sakit, bila sini ada wire, sini ada bandage, sini ada apa, saya minta untuk tayamum. Mari pakar-pakar pekor baru model ni, tak payah tayamum, kata dia, air saja lalu ke atas tu saja cukup dah. Bermakna hukum ini sudah tak faham lagi. Kita nak bergaduh buka hospital tak ada PJI kok. Ya tak yalah hukum lah. Kan kita bergaduh adik-beradik pun tak sesat. Ya tak ya. Rupa-rupanya kefahaman tentang tayamum ni, yang pertama sudah tidak difaham lagi, dan yang kedua sudah salah penggunaannya. Sudah tengok mana-mana ada lagi orang pakai tayamum. Kalau tanpa-tanpa lah. Saya jumpa satu orang, dia imam, dia terbalik botol. Saya pergi rumah dia, sini luka, sini berjahit, lepas tu ada plaster besar sini, tangan luka semua. Saya tanya dia, ambil kat mana tayamum? Beli kat mana tanah buat tayamum? Apa tayamum kata dia? Buat apa tayamum? Saya ambil luka-luka ni. Alah, luka mana boleh sudah. Dia imam, sudah pun bertaraf imam masjid, tak erti menggunakan tayamum. Lepas tu lakukan bagi orang nak faham, nak supaya ibu-ibu kat belakang. Maka ni menggambarkan satu perkara yang penting. Walaupun kita perempuan, kita kena cerita kalau ada pak saudara kita ke, ayah kita ke, abang kita ke, anak kita ke, melalui sakit yang tidak boleh menggunakan air, maka kita kena gunakan tanah. Biar nampak macam sekolah sikit, biar nampak kita ni cerdik sikit. Lebih-lebih lagi kita sebagai orang yang orang kata apa, orang profesion cikgu, profesion bersyarah, kakak tayamum tak reti. Maka kita kata pak ataupun pak cik, dia tak boleh ambil semayang, kena tayamum lah. Belajar kat mana? Adalah saya belajar sikit-sikit. Saya tak pernah dengar ni. Tak pernah dengar tu, tak tahulah saya. Nampak macam kita belajar. Tayamum, tempat yang pertama kerana sakit, yang kedua kerana tidak ada air, mungkin tak ada air, musafir, dan tempat yang ataupun ada air tetapi tempat yang aliran wuduk tadi terhalang oleh bandage ataupun balutan dan sebagainya. Itu pun sama juga. Salah khamsatu asya. Wa fi ba'd an-nasr al-matan khamsun khisal aduha. Di sini kata disebut dengan 5 atur caranya. Ahaduha, salah satu daripada 5 tadi, wujudul uzri bisafarin au maradin. Yang pertama kata dia wujud uzur bisafarin, dengan sebab musafir. Bila kita bermusafir, kita maklum sajalah dalam perjalanan kita tak tahu tempat kita pergi itu ada air ke tak ada air. Macam kita pergi naik haji, tak apa-apa tak ada pakai air. Masa kita pergi mengembara, kita jumpa satu tempat, kita tak ada air bila kat mana. Kadang-kadang kita cari turun bukit, naik bukit, cari tak air, tak dapat. Sebab kita bermusafir, kita tak tahu. Satu, au maradin, ataupun sakit, kita tak boleh guna air, kita badan kita luka, doktor kata tak boleh kena air, ataupun kadang-kadang kita atas satu jenis penyakit dan tak boleh kena air, ataupun sakit kita itu kalau kena air bertambah parah, maka di situ mengharuskan kita bertayamum. Ini kena jaga. Maklum sajalah kadang-kadang ada juga satu jenis penyakit yang tak boleh kena air. Lebih-lebih lagi pagi. Penyakit asma kena air sudah. Pelaping. Acum kena air. Kalau musim sejuk lagi teruk dia, kena masuk air dia boleh ambil wudu. Tapi kalau dia sampai ke kritikal, dia kena ambil menggunakan tayamum. Itu sekejap saya cerita cara. Dah tengok ke cara tayamum? Cara-cara bertayamum dia belum kan? Dia saya akan buat praktikal. Wasani, dan yang kedua, dukhulu waqti solat. Cara-cara masa untuk kita bertayamum tu, melakukan tayamum apabila masuk waktu baru boleh. Sekali kita ambil wuduk kan nak sembahyang zuhur, kita ambil pagi pun boleh.
dan semaya asar, kita ambil air semaya waktu zuhur pun boleh. Tetapi